Jadi jom cek sekejap. Kita ni agak-agaknya bahasa kasih sayang kita ni bahasa apa ni? Mana yang paling kita nak ni? Kita nak kata-kata ke? Nak sentuhan ke? Nak terima hadiah ke? Nak quality time ke? Nak perkhidmatan ke? Saya nak bawakan kepada poin-poin penting yang telah dibuat kajian oleh pakar dalam bidang kekeluargaan selama 35 tahun dia buat kajian. 35 tahun pakar ni dia buat kajian dan dia dapati bahasa cinta antara suami isteri ataupun nak kata ibu bapa dengan anak pun boleh jugalah, ya. Lebih-lebih lagi suami isteri ni ada 5, dia buat point. Ada 5 bahasa cinta. Walaupun kajian ni dari barat, bila kita teliti, ya Allah, inilah yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita cuba buka mata, cuba peka, ya Allah, ini rupanya yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Ada 5 bahasa cinta. Siapa tahu antara bahasa cinta tu apa dia? Pernah dengar tak? 5 love languages ni. Ada yang tahu? Okey, tak mengapa. Antara bahasa cinta, ya. Bila sebut bahasa cinta ni, kalau bahasa fizikal, ada orang kita tengok cakap Melayu, cakap Inggeris, cakap bahasa Tamil, cakap bahasa Arab. Kita dengar Arab sikit-sikit dengan Quran, oh kita faham. Sebab apa? Sebab belajar. Kalau tak belajar, tak fahamlah. Kita dengar bahasa Tamil, kita tak pernah belajar, ya, jadi kita boleh faham tak bahasa Tamil tu? Tak boleh fahamlah sebab tak pernah belajar. Itu bahasa fizikal, bahasa mulut tu. Yang ni bahasa cinta. Kita tengok takrif komunikasi kan luas tadi. Bahasa cinta setiap orang ni berbeza. Dari segi apa yang paling dia suka. Apa yang dominan yang dia suka. Berbeza. Selagi kita tak belajar, selagi itulah kita dengan pasangan kita susah nak sampaikan mesej yang saling difahami satu sama lain tu. Jadi penting tak nak belajar 5 bahasa cinta ni? Penting kan? Penting. Baik. Kita, katakan kita ada satu idea. Maka kita adalah orang yang nak menyampaikan idea tu. Nak sampaikan mesej tu kepada pasangan kita. Dalam diri kita ni ada internal noises. Ada gangguan dalaman. Gangguan dalaman apa dia? Kadang-kadang kita label dulu. Kita kata orang tua tu bukannya nak faham pun nanti. Bahasa label, bahasa kritik. Dia tu macam tu lah. Dia tu gitu, dia tu gini. Gangguan dalaman. Dia bermain. Ya. Lepas tu bila kita sampaikan pula mesej tu, mungkin ada gangguan luaran pula. Gangguan luaran. Yang menyebabkan bila mesej tu diterima oleh pasangan kita, dia pun cuba nak memahami mesej tu, dia pun bermain dengan ada gangguan luaran tadi. Mungkin ada orang lain yang cuba tokok tambah ke, mungkin ada kebisingan yang dia tak dengar ke, macam-macam lah gangguan luaran ni. Ataupun suasana masa tu memang tengah stres, anak menjerit dengan bising, tiba-tiba kita bagi tahu satu mesej penting. Dan pasangan kita pula tengah stres, tengah burn out. Dia pun ada komitmen tempat kerja, majikan dia begitu begini, sedang marah dia. Ya, kita tengah sampaikan mesej penting. Jadi gangguan luaran tu mempengaruhi cara dia terima mesej tu, cara dia faham mesej tu. Dan dia sendiri ada gangguan dalaman dia pula. Nampak tak betapa complicatednya satu mesej tu nak sampai. Dan ini adalah proses komunikasi. Satu proses perpindahan apa? Maklumat, fikiran, idea, perasaan kepada seseorang atau sekumpulan individu yang lain. Itu takrif komunikasi secara lengkapnya. Dan apakah dia?
5 bahasa cinta tadi. Supaya si dia faham yang kita sayang dia, kita hargai dia. Okey? Sedia semua nak catat? Kalau hari ni boleh balik dengan bawa poin penting ni pun cukup dah. Cukup dah, ya. Okey, pertama, bahasa cinta dengan perkataan. Words of affirmation. Words of affirmation. Perkataan. How to communicate? Bagaimana nak communicate? Dia akan menggalakkan, encourage. Dia akan affirm. Affirm ni macam, yes, memang betul nak benda ni. Dia akan hargai, appreciate, dan dia akan mendengar secara aktif sebab dia hargai perkataan tu. Maka action to take, dia kena send an unexpected note, text or card. Dia kena hantar nota ke, dia kena hantar teks ataupun dia kena hantar kad. Things to avoid. Perkara yang dia perlu avoid, perlu elakkan, tidak mengiktiraf ataupun tidak menghargai usaha orang lain. Okey. Itu love language yang pertama. Ada orang, dia suka bila dengar perkataan. Dia dengar I love you, saya hargai sangat awak, awaklah satu-satunya di hati saya. Tiada siapa yang boleh menggantikan awak. Kalau awak tak ada, memang huru-hara hidup saya. Dia suka dengar perkataan-perkataan. Bila dia tak dapat perkataan-perkataan tu, dia tak dapat dekat Facebook ke Instagram ke perkataan yang pasangan dia hargai dia rasa tak disayangi. Sebab bahasa cinta dia, makna kata dia hanya rasa dihargai bila dia dapat perkataan. Itu yang dominan bagi dia. Itu satu, ya. Yang kedua, ada orang bahasa cinta yang dia faham ialah dengan sentuhan. Physical touch. Kalau pasangan dia tak adalah cakap banyak sangat, tapi datang dekat dia, usap tangan dia, body language kenyit mata ke dekat dia, dia rasa ini yang dia perlukan. Ini yang menghargai dia. Ya. Action to take, adanya pelukan, ada ciuman, ada perkara yang mendekatkan fizikal, baru dia rasa disayangi. Dan perkara yang perlu dielakkan, kalau ada pengabaian sentuhan fizikal ni. Pergi kerja rushing macam tu je, tak peluk dulu, dia rasa macam sangat terabai. Ya, tak jenguk dia dulu, tak cium dia sekejap, dia rasa sangat terabai. Ya. Dan apatah lagi kalau ada abuse, pukul ke, dia rasa sangat dibenci, sangat tak dihargai. Okey, itu bahasa cinta yang kedua, sentuhan. Pertama tadi apa dia? Perkataan. Kedua, sentuhan. Ketiga, menerima hadiah. Tak kisahlah hadiah tu tak mahal pun. Ya, dapatlah apa-apa pun tak kisah. Yang penting dia nak rasa dihargai dengan cara dapat hadiah. Kalau tak pernah dapat hadiah tu, dia rasa macam tak dihargai. Jadi, orang yang bahasa cinta dia mendapat hadiah ni, dia biasanya dia nak pasangan dia ingat tarikh birthday, tarikh anniversary. Kalau tak ingat tu dia rasa macam memang dah tak sayang ni, ingat orang lain kot ni. Dia anggap gitu. Lepas tu, bahasa cinta yang keempat ni quality time. Quality time. Orang macam ni, dia nak apa? Dia nak pasangan dia ada masa untuk bersama dengan dia. Dalam sehari itu tak kisahlah, sekejap ada masa bersama dengan dia. Dan masa bersama tu tak diganggu oleh tengok telefon ke, call orang tu orang ni ke, masih mata dengan shopping, dengan gadget ke. Dia tak nak macam tu. Dia nak bersama dengan dia, mata fokus dekat dia. Dengar. Terutamanya masa-masa penting.
Masa maghrib baca Quran sekali, baca Al-Mulk sekali ke, masa solat berjemaah, masa makan. Kalau dia dapat pasangan dia, walau sibuk macam mana pun, tapi ada quality time tu sekejap. Masa makan, masa solat ke, masa dia duduk bersama dua-dua, dia nak macam tu. Kalau tak ada yang tu, dia rasa macam dia abaikan. Dan yang kelima, act of service. Bahasa perkhidmatan. Pasangan ni, cara dia faham kasih sayang tu bila orang tu khidmat dekat dia. Dan itu juga cara dia tunjuk kasih sayang dia. Dia kerja siang malam, pergi petang, penat ni. Lepas tu dia pun mengharapkan pasangan dia bila dia balik, walaupun tengah malam, bangun untuk dia, tanya dia dah makan belum, penat ke bang. Dia nak macam tu. Ya. Dan dia nak sangat kalau pasangan dia tolong ringankan sikit beban dia. Tanya, ada ke kerja yang saya boleh bantu? Kesiannya tengok penatnya. Setiap orang dia ada bahasa cinta yang dominan, yang ni yang dia sangat nak. Kadang-kadang pasangan kita, dia dah buat dah tunjuk kasih sayang tu pada kita. Tapi sebab dia tunjuk dengan cara dia, dengan bahasa dia, dan dia tak pernah pun belajar dan faham bahasa yang kita nak, maka kita tak dapat mesej kasih sayang tu. Sama juga. Ya, bila kita tak pernah pun ajak pasangan kita belajar, tak pernah pun bagi tahu pasangan kita nak begini-begini, maka pasangan kita tak faham pun kita nak apa sebenarnya. Dia tak faham. Saya pernah buat kajian tentang isu-isu kekeluargaan, pendakwah-pendakwah. Ya. Antara kisah yang menarik yang pernah saya bacalah berkenaan dengan pendakwah yang saya buat kajian tu. Allah Akbar. Masa dia muda-muda dulu, dia bersalin, bahasa kasih sayang dia masa tu, dia nak sangat suami dia datang beri hadiah. Hadiah apa? Bunga je dia nak. Dia nak bunga, tunjuk terima kasih ya, bersalin, bagi hadiah bunga. Tapi suami tak bagi hadiah bunga tu. Dan dia rasa sangat terabai, sangat tak disayangi. Dan suami dia tak pernah tahu yang isterinya nak bunga. Sampai usia dah besar, dah lanjut, barulah isteri dia share. Dulu dia pernah nak sangat hadiah bunga bila dia bersalin. Tapi suami dia tak bagi, dia pun merajuklah seorang-seorang. Rupanya suami kata, oh hari ni baru abang tahu, nak bunga rupanya. Baru tahu. Sebab suami dia pula, bahasa kasih sayang dia mungkin act of service. Dia kerja siang malam, cari duit untuk tanggung keluarga, nak tunjuk kasih sayang kat keluarga. Cumanya tak pernah beli bunga sebab tak pernah tahu. Menyebabkan pasangan dia rasa terabai. Allahu Akbar. Jadi jom cek sekejap. Kita ni agak-agaknya bahasa kasih sayang kita ni bahasa apa ni? Mana yang paling kita nak ni? Kita nak kata-kata ke? Nak sentuhan ke? Nak terima hadiah ke? Nak quality time ke? Nak perkhidmatan ke? Nak apa? Masing-masing tu dia ada bahasa yang berbeza. Hakikatnya kita nak apply semua sekali ni. Sebab Nabi SAW apply semua sekali. Cuma ada satu yang dominan, yang orang tu betul-betul perlukan. Maka benda ni, nanti tuan-tuan puan-puan boleh cari kajian ni. Sebab sekarang ni zaman info di hujung jari. Cari love languages. Ya, cari Google Image, tengok peta minda pasal ni, bincang dengan pasangan kita. Ni pelan tindakan ni. Kalau tak, ilmu ni jadi terperap seorang-seorang. Kalau tak ada pasangan, dengan rakan serumah kita, ataupun dengan ibu ayah kita, dengan anak-anak kita, anak saudara kita. Tunjuk peta minda ni, awak sebenarnya paling perlukan yang mana satu untuk saya buat. Dan saya pula, saya sangat perlukan yang ni. Dan cara awak nak hargai saya, ini caranya. Biar jelas. Tak adalah kita asyik gaduh, tak selesai-selesai bertahun-tahun.
Rupanya benda simple ni je kita nak. So kita nak very clear. Ini notanya. Dan sekarang kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan isteri baginda. Okey. Saya berikan beberapa kisah ni, interaksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri baginda, dan kita cuba fikirkan itu bahasa cinta apa? Boleh ya? Okey, pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sibuk, baginda habiskan masa kalau bersama dengan isteri itu untuk berinteraksi, dan baginda luangkan tu setiap hari. Ada masa berinteraksi dengan isteri baginda. Ibn Abbas kata, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat fajar, beliau duduk di tempat solat dan orang-orang duduk keliling beliau hingga matahari terbit. Kemudian beliau pun pergi pula dekat isteri beliau. Satu persatu. Mereka bercakap dengan Nabi, Nabi pun sapa mereka, Nabi doa untuk mereka. Kemudian Nabi pun tinggal di rumah isteri yang dapat giliran. Sebab Nabi kita 25 tahun nikah seorang je. Dan memang itu pun yang paling digalakkan dalam agama kita. 10 tahun nikah ramai. Ya, sebab ada kepentingan untuk dakwah, untuk ramaikan guru buat ummah, untuk jadi saksi dalam kehidupan baginda, untuk satukan cepat bangsa Arab, umat manusia. Dia ada kepentingan kat situ. Jadi Nabi tunjuk contoh, sibuk Nabi ni. Sebab baginda pemimpin negara, panglima perang, penuh dengan urusan umat, urusan masyarakat. Tapi keutamaan yang kita nampak, yang Nabi buat, bila bersama masyarakat, bersama umat, Nabi fokus dengar masalah mereka. Tapi bila balik rumah, baginda fokus kepada isteri tu. Cakap, dengar, berdoa untuk mereka. Allahu Akbar. Jadi ni kita panggil apa ni? Bahasa cinta apa ni? Pandai. Masa berkualiti. Masa berkualiti. Sebab tu orang yang sibuk macam mana pun, bila dia faham masa berkualiti ni, dia tanya insan terdekat dalam hidup dia. Ya, masa berkualiti yang paling awak perlukan bila? Masa maghrib, contoh, nak baca Quran sama-sama, nak al-mulk sama-sama. Okey, dia cuba untuk penuhi. Ataupun masa apa? Masa sebelum tidur nak cakap dulu sama-sama. Nak baca al-mulk, al-isra' ke sama-sama. Dia cuba penuhi. Kalau tak mampu habis pun 10 ayat. Dan bila pasangan dia dapat, dia rasa dia tak diabaikan. Walaupun dia dapat 10 minit je sehari. Sebab suaminya sangatlah sibuk. Samalah juga dengan suami. Kita kena tanya. Kalau tak tanya, seakan seorang cakap Tamil, seorang cakap Cina. Tak faham, sampai sudah tak faham. Kesefahaman tu boleh diciptakan, boleh dibincangkan, boleh diusahakan. Masya Allah.